Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami, Kumpulan Astrid, akan membentangkan tentang projek berkumpulan kami iaitu Amalan Perekonomian Kos secara Teori. Saya Nurul Faika binti Rosli dan ahli-ahli kumpulan saya Nur Haliza Amira Helmi, Wah Junyu, Puri Junyi dan Nur Amalina binti Raja Mustafa Kamal. Amalan Perekonomian Kos secara Teori. Teori ialah satu set pembinaan berkaitan konsep-konsep, takrif dan cadangan sistematik tentang sesuatu fenomena atau keperincian hubungan pemboleh ubah yang bertujuan untuk pengertian dan meramal fenomena. Tujuan teori ialah untuk membantu dalam menilai amalan sedia ada, mengenal pasti adakah kaedah dan teknik-teknik yang digunakan oleh akaunten sah atau betul dengan yang sepatutnya digunakan, meningkatkan kefahaman terhadap amalan-amalan perekonomian sedia ada dan membantu dalam meningkatkan prestasi dan kualiti amalan perekonomian dan standard perekonomian. Perekonomian ialah proses untuk mengenal pasti, mengukur, mengkomunikasikan maklumat perekonomian untuk membolehkan maklumat yang dikomunikasikan dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat keputusan atau penilaian. Ia berfungsi sebagai pembekal maklumat kuantitatif terutamanya dalam kewangan yang berkaitan entiti ekonomi. Ia berperanan menghasilkan maklumat berkaitan kelakuan ekonomi daripada aktiviti-aktiviti firma dan membekalkan maklumat proses pengurusan serta menghubungkan firma kepada persekitaran masyarakat. Teori dan amalan perekonomian terbagi kepada dua, iaitu pendekatan positif dan pendekatan gelagat. Teori perekonomian melalui pendekatan positif ialah pengurus, pemegang saham dan pembuat standard atau ahli politik adalah rasional dan mereka cuba untuk memaksimalkan utiliti mereka. Ianya berkaitan secara langsung dengan pendapatan dan juga kekayaan mereka. Manakala teori pendekatan gelagat ialah menerangkan tentang gelagat individu atau kumpulan yang terdiri daripada pelabur, pembentang, pekerja atau kerajaan dalam memberi respon terhadap maklumat perekonomian. Dan ia merupakan fokus utama pendekatan gelagat adalah berkaitan dengan gelagat membuat keputusan mereka. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haliza Amira binti Rosli dan saya akan membentangkan bahagian profil syarikat. Okey, profil syarikat, latar belakang syarikat. Safra Ashraful Sdn Bhd adalah merupakan sebuah perusahaan ataupun syarikat yang diusahakan oleh satu suatu negara menghasilkan produk halal berasaskan perikanan. Anak angkat kepada Jabatan Perikanan Malaysia bagi Industri Kecil dan Sederhana IKS, Safra Ashraful Sdn Bhd boleh menghasilkan produk makanan halal berasaskan ikan sejak tahun 1988 itu. Okey, sekarang beralih kepada profil syarikat, iaitu menghasilkan produk yang berkualiti, berkhasiat, bersih, sedap dan juga dijamin halal. Antara produk-produk yang ditawarkan ialah otak daun, santan daun, kopi atau tak, papan sata, pembalas ikan dan juga kelompok lekor yang dibekukan. Okey, beralih pula kepada perancangan masa depan. Rencana masa depan syarikat ini adalah untuk mengembangkan lagi tenaga Amerika ke peringkat antarabangsa iaitu di China, Singapura dan juga Indonesia. Saya itu mereka juga ingin menambah lagi bilangan pekerja dan juga mesin. Okey, sekarang kita balik dulu kepada proses pengeluaran. Okey, pertama membeli ikan dari pemborong. Seterusnya, ikan yang dibeli itu kemudiannya akan dipisah dan seterusnya mengadu isi ikan dengan tepung. Di sini isi ikan ada tepung dikira ataupun disukat mengikut timbangan supaya aduan yang dihasilkan adalah sebati. Seterusnya adalah proses membentuk. Proses membentuk ini menggunakan tenaga separuh manusia dan juga tenaga separuh mesin. Kemudiannya merebus. Tepung per ekor yang telah dibentuk itu akan direbus pada suhu 100 hingga 140 darjah Celsius. Pemotongan dan pembungkusan dilakukan secara manual, iaitu guna sepenuhnya tenaga manusia. Penyimpanan stok siap. Mereka mempunyai satu bilik khas, iaitu bilik turbo ataupun frozen room. Bilik ini busuk ke suhu negatif 20 darjah Celsius. Okey, struktur organisasi syarikat. Tiada struktur organisasi yang khas bagi syarikat ini untuk memandangkan syarikat ini baru dalam industri. Asalnya diusahakan oleh ayahnya Encik Yusof sejak tahun 1988 secara kecil-kecilan di Kuala Terengganu bagi mengelakkan lebih pendidikan pada Encik Yusof. Lalu mendapat idea untuk mengusahakan pertukaan dan meminjam dengan bank sebanyak RM500,000 untuk menjalankan. Sekian sahaja pada saya, sekian terima kasih. Saya akan membincangkan amalan perekonomian kos syarikat.
Amalan perakanan kos syarikat. Tujuan perakanan kos dalam syarikat Softa Ocean ini iaitu dalam syarikat ini tidak terdapat akauntan yang khusus bagi pengiraan kos produk dan pengawalan. Tugas-tugas tersebut ditugas oleh pengarah pengurusan dan kerani di ibu pejabatnya. Pejabat di kilang hanyalah bertujuan untuk mengeluarkan bil dan menerima tempahan daripada iaitu Encik Fadli itu sendiri untuk memastikan kos keluaran syarikat bagi setiap produk boleh mencapai margin sebanyak 40% daripada kos produk. Kerani dari ibu pejabat akan menjangkakan jumlah kos pengeluaran yang akan dilibatkan bagi setiap sesuatu proses pengeluaran produk. Namun kerani masih perlu mencatatkan semua maklumat kos operasi yang terlibat seperti jumlah bahan mentah, jam buruh dan kos overhead kemudian diserahkan kepada pihak pengurusan di ibu pejabat. Berdasarkan data yang dikumpul, pengarah pengurusan ibu pejabat akan menilai prestasinya dan membandingkan dengan prestasi yang dijangka. Seterusnya kita pergi kepada kos-kos pengeluaran yang dilibatkan. Dapat 3 kos pengeluaran dilibatkan iaitu kos bahan buruh langsung dan kos overhead. Kos bahan ditentu berdasarkan daripada rekod penggunaan bahan sebelum dimasukkan dalam proses pengeluaran ikan. Kos buruh langsung iaitu kos upah bagi pekerja-pekerja yang dilibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran. Kos overhead ialah kos-kos lain yang membantu operasi seperti belanja pembersihan kilang, belanja membaiki kilang, mesin kilang dan gaji pengurus kilang. Jenis perakanan kos. Softa Ocean Food sebenarnya berhak mengamalkan sistem pengurusan tradisional dalam pengiraan kos seunit iaitu kaedah langsung. Proses pengeluaran yang dilakukan adalah bersifat homogeneous atau sama untuk setiap jenis produk. Secara keseluruhannya, syarikat Softa Ocean Food sebenarnya berhak telah menggunakan kadar tunggal iaitu plant-wide sebagai pendekatan untuk mengagetkan kos overhead kepada produk. Buruh langsung merupakan bahagian yang signifikan dalam kos pengeluaran ini, maka buruh langsung digunakan sebagai asas bagi mengira kadar overhead tertentu. Kadar overhead tunggal iaitu jumlah kadar anggaran overhead kilang dibagi kepada jumlah jam buruh langsung. Seterusnya ialah pengumpulan, pengklasifian dan peruntukan kos. Softa Ocean Food sebenarnya telah menggunakan dokumen borang permintaan barang dan invoice untuk merekod kos bahan mentah yang digunakan. Menggunakan teknologi mesin perekodan yang memasukkan rekod masa kerja terus dalam sistem komputer. Kos-kos overhead pula direkod melalui resit, bil, dokumen-dokumen yang diterima untuk mencarjkan belanja atas proses perkilangan. Menurut syarikat Softa Ocean Food sebenarnya kos overhead sebenarnya tidak diperoleh sehingga penghujung sesuatu tempoh dan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan sistem pengukuran normal yang mengirapkan overhead perkilangan seperti bil elektrik, bil air dan berbagai-bagai produk kepada berbagai-bagai produk berdasarkan kadar tertentu. Antara langkah untuk menentukan kadar tertentu perkilangan adalah yang pertama, kita perlu menganggarkan kos overhead perkilangan bagi suatu tempoh iaitu 1 tahun. Seterusnya kita kena memilih asas yang digunakan untuk mengirapkan kos overhead yang berasaskan unit pengeluaran. Lalu kita menganggarkan jumlah tingkat aktiviti bagi asas unit pengeluaran bagi sepanjang tempoh tersebut. Yang terakhir adalah membahagikan kos overhead kilang yang dibelanjawankan dengan tingkat aktiviti anggaran berdasarkan asas unit pengeluaran bagi menggunakan kadar overhead tertentu. Itu sahaja. Saya Nur Amalina binti Raja Mustafa Kamal dan saya akan membentangkan bahagian perbincangan dan cadangan bagi projek kumpulan kami. Hasil daripada kajian yang telah kami lakukan, kami mendapati pihak syarikat hanya menggunakan pakai sistem pengurusan tradisional kerana ketiadaan individu yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam perakaunan yang lanjut. Kos yang dikira tidak mencerminkan kos sebenar yang dilibatkan dalam perakaunan. Ini disebabkan oleh pihak syarikat yang hanya merekod maklumat kos operasi yang bermula dari penentuan caj tempahan pelanggan sehinggalah ke penghasilan produk siap. Syarikat juga menghadapi masalah dalam penentuan harga yang berkait dengan jumlah jam buruh yang diperlukan.
dalam menghasilkan produk siap, kerana setengah produk memerlukan lebih jam buruh kerana produk yang dihasilkan adalah lebih rumit dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Ketidakstabilan bekalan bahan mentah daripada pemurung juga merupakan masalah yang dihadapi oleh syarikat. Bahan mentah yang tidak boleh disimpan terlalu lama dan terlalu sejuk menyebabkan kos sukar ditentukan dengan tepat. Hasil daripada perbincangan kami telah mengutarakan beberapa cadangan kepada pihak syarikat. Kami mencadangkan agar pihak syarikat memberi peruntukan kepada bahagian pengurusan atau bahagian pentadbiran seperti menghantar pekerjanya menjalani kursus ke mana-mana institusi perekonomian. Ini bagi mendapatkan penerahan terhadap pengenalan dan pengetahuan perekonomian bagi kerani dalam pengurusan perekonomian kelak. Selain itu, pengambilan akauntan untuk membantu proses pentadbiran dan pengurusan adalah kritikal untuk pembangunan kilang pada masa hadapan. Kami juga menyarankan pihak syarikat menggunakan kaedah pengupasan berasaskan aktiviti untuk jenis pengeluaran atau produk yang berbeza dalam syarikat. Ini bagi mengatasi masalah penentuan kos produk dengan mengambil kira kos yang dilibatkan untuk setiap produk dengan lebih spesifik. Ia juga membantu meningkatkan prestasi dengan mengatasi bahagian yang bermasalah dan ruang yang boleh beramal baik. Bagi mengatasi masalah bekalan bahan mentah, kami mencadangkan dua kaedah kepada pihak syarikat. Pertama, kuantiti pesanan ekonomi. Perjanjian harga yang tetap ditentukan antara pembekal dan pihak kilang terlebih dahulu. Ia bagi memastikan ketepatan kuantiti pesanan ekonomi yang dapat menyumbang kos pesanan bahan dan penyimpanan bahan yang terendah untuk sepanjang tahun. Kaedah kedua ialah kaedah jasmitan yang dapat mengurangkan kos penyimpanan bahan seperti kos elektrik ruang sejuk. Ia juga dapat mengurangkan kemungkinan masalah lebihan inventori bahan mentah dan mengurangkan kerugian kerosakan bahan mentah akibat daripada penyimpanan terlalu lama. Sekian saja daripada saya. Kesimpulan, sebagai sebuah syarikat pengeluaran, adalah penting bagi Sofka Ocean Food segera berhak untuk memahami kedudukan kewangannya dan menyesuaikan syarikatnya di pasaran global yang dinamik. Menurut hasil kemubuah, didapati pihak pengurusan Sofka Ocean Food segera berhak hanya dapat mengira kos pengeluaran dengan kaedah yang lebih mudah dilaksanakan kerana kekurangan pakar dalam bidang perekonomian pengurusan. Kami juga mendapati bahawa Sofka Ocean Food segera berhak tidak mempunyai sistem perekokan kos yang sempurna selain perekokan jam buruh. Secara keseluruhannya, perekonomian pengurusan adalah penting untuk proses merancang, mengawal kos, membuat keputusan dan penentuan harga produk. Ketidaktepakan maklumat mengenai kos pengeluaran dan kegiatan sistem perekonomian kos yang baik mengakibatkan pihak pengurusan tidak dapat membuat keputusan dengan tepat. Oleh itu, Sofka Ocean Food segera berhak haruslah mengamalkan perekonomian pengurusan yang lebih sempurna dan sesuai untuk peningkatan prestasi kilang dan pembangunan masa depan.